Allahu Akbar. Yang disebut, kami start daripada hari Khamis malam Jumaat, diceritakan. Orang ni, keluarga kami begini, diberitahu, ditunjukkan keadaan sampai bila? Sampai hari Sabtu, bila terbitnya matahari pada pagi Sabtu. Tu cara demikian. Hari Jumaat, hari Khamis, start daripada petang Khamis, malam Jumaat tu, start daripada situ kami berkumpul. Roh-roh orang yang soleh-soleh ni berkumpul. Mendengar berita-berita, kabar berita, setiap orang yang hidup, macam mana keluarga dia yang hidup. Daripada siapa? Daripada orang soleh yang meninggal dunia ni. Mana-mana orang soleh meninggal dunia, dikumpulkan roh di kalangan mereka dan dengar cerita orang yang hidup macam mana. Termasuklah orang yang datang ziarah dan sebagainya. Aku tanya lagi, mengapa pada hari itu saja dan tidak semua hari? Aku tanya lagi, Asim Al-Jahdari, keluarga dia yang meninggal dunia bertahun-tahun, dia menjawab, kerana keistimewaan dan keagungan hari Jumaat. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرذوهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi memberi ruang kepada kita untuk kita sama-sama menyediakan bekalan dalam kehidupan kita ini, bagi untuk persiapan kita untuk kita hidup berkeseorangan di dalam kubur suatu ketika nanti. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai satu tajuk yang kita sudah sering kali terlupa di kalangan kita untuk kita laksanakan dalam hidup kita, ialah yang disebut dengan ziarah kubur. Ziarah kubur ini satu tajuk yang menjadi asing dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini, kecuali ia dilakukan pada hari-hari tertentu sahaja. Pada hari yang disebut dengan hari raya ataupun hari yang dinamakan dengan hari-hari yang bersih kubur dan seumpamanya. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena faham bahawa menziarahi kubur ini merupakan satu amalan yang diminta sangat di kalangan kita untuk kita lakukan dalam hidup kita. Sebagaimana kita diajar supaya ziarah orang yang sakit, kita ziarah orang yang sihat, ziarah dengan orang yang hidup. Kita ni kadang-kadang kita pergi ziarah rumah mak saudara kita, kita ziarah rumah adik-beradik kita, kawan-kawan kita dan seumpamanya. Ada je ziarah-ziarah kita. Tapi ada satu tempat yang kita tertinggal untuk nak ziarah, iaitu ziarah kubur. Ziarah kubur ni ramai di kalangan kita ni tertinggal. Padahal kita tahu bahawa orang dalam kubur ini amat memerlukan sangat terhadap doa-doa kita, terhadap ziarah-ziarah kita kepada mereka tersebut. So itulah Allah jadikan pada kita ni, supaya Allah tak jadikan kita ni apabila kita meninggal dunia terus ke akhirat. Tidak jadi demikian. Tetapi Allah jadikan lepas pada kita meninggal dunia, kita akan pergi ke satu alam yang disebut dengan alam barzah. Bila kita sebut tentang alam barzah, para penonton sekalian, menandakan bahawa Allah dia nak suruh apa dia? Allah jadikan alam barzah ini dengan tujuan nak suruh orang yang hidup, tolong bantulah orang yang mati. Orang mati, tolonglah untuk dapat manfaat daripada orang yang hidup. Sebab tu Allah jadikan barzah. Allah tak jadikan lepas pada kita mati terus ke akhirat. Tak, Allah jadikan pada kita ni, sebelum daripada sampai ke akhirat, kita akan sampai dahulu ke barzah. Tujuan apa Allah jadikan barzah ni? Nak suruh orang yang hidup ni tolong bantu orang yang dalam kubur. Macam mana cara kita nak bantu orang dalam kubur ini? Selain daripada orang yang dah mati ni ditinggalkan anak-anak yang soleh, selain daripada dipanggil yang dinamakan dengan sedekatin jariyah, sedekah yang dia lakukan, selain daripada ilmu yang dia mengajar, salah satu lagi di mana dapat manfaatnya orang dalam kubur dengan ziarahnya orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Yang ni di antara perkara yang Islam disuruh demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebut, haqqul muslim 'alal muslim sittah.
hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain ni ada 6. Rasulullah ajar pada kita demikian. Rasulullah SAW sebut, bila kamu berjumpa, kamu menjadi tanggungjawab kamu bagi salam. Orang yang dengar salam, dia jawab terhadap salam yang dibagi salam tadi. Kemudian bila dia bersin, hendaklah kamu, hak yang kedua, bila dia bersin, hendaklah kamu doakan pada dia. Hak yang ketiga, bila dia dalam keadaan perlu dinasihat, maka nasihatilah dia. Hak yang keempat, bila dia jemput kamu ke majlis kenduri dan sebagainya, yang dia lakukan, maka kamu kena penuhi jemputan dia. Hak yang kelima, bila dia sakit, hendaklah kamu ziarah dia. Hak yang keenam, bila dia meninggal dunia, hendaklah kamu mengiringi jenazahnya sampai ke kuburannya. Dan yang disebut juga ialah kita ziarah kubur bagi mereka yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, boleh jadi kita akan ziarah orang-orang yang, kalau kita ziarah juga, kita ziarah siapa? Ziarah orang yang kita kenal saja, ataupun dengan mak kita, ayah kita. Kubur kawan-kawan kita tak ziarah dah. Kita ziarah dia waktu mana dia hidup. Pelik kan? Waktu mana dia dah meninggal dunia, kita tak ziarah dah dia. Sedangkan perlunya kita, bila kita bersahabat ni, kita ziarah. Dia hidup, kita ziarah, dapat pahala bila kita ziarah dia. Kemudian bila dia meninggal dunia pun, kita ziarah juga kuburnya, pun dapat pahala juga. Yang kita bincang sebelum daripada ni, para penonton sekalian, bila kita dalam keadaan yang sebelum daripada ni, banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang cerita pada kita tentang mengenai kepentingan untuk kita ziarah orang dalam kubur. Sebab apa dia? Bila kita ziarah orang dalam kubur ni, di saat yang kita datang, kita bagi salam, seluruh penduduk kubur tu akan jawab salam yang kita bagi salam. Kenapa besar sangat ke bagi salam? Besar. Salam-salam ni doa. Salam-salam ni maknanya tanda perdamaian. Tanda kitanya nak suruh dia dapat kebaikan. Sebab itulah bagi salam sunat hukum dia. Tapi jawab salam wajib dalam Islam. Padahal kita kata, kenapa yang sunat dibalas dengan yang wajib? Kita sebut demikian. Kerana apa dia? Kerana yang sunat dilakukan tadi dibalas dengan yang wajib ini, nak menunjukkan yang sunat ni penting dilakukan, maka membalas pada yang sunat ini menjadi satu keutamaan dalam kehidupan kita. Allah jadikan demikian pada diri kita amalan. Bila kita bagi salam pada orang dalam kubur jawab salam kita. Dalam hadis yang cerita yang banyak, dalam athar yang cerita demikian juga, Rasulullah sebut, sebelum daripada ni aku larang kamu pergi ziarah kubur, tapi sekarang ni kamu pergi ziarah kubur. Kerana dengan ziarah kubur ni dua-dua manfaat. Yang hidup pun manfaat, yang mati pun dapat manfaat. Dua-dua dapat memberi manfaat. Bila kita ziarah kubur ni, bukan manfaat untuk diri kita saja, ataupun manfaat untuk orang dalam kubur saja, tetapi dua-dua ni dapat manfaat. Kita yang ziarah ni dapat manfaat, manakala orang dalam kubur terdapat manfaat. Manfaat apa kita yang ziarah ni? Rasulullah sebut, bila kamu ziarah kubur, tuzakkirul maut, mengingatkan kamu kematian. Dalam kitab yang lain sebut, dalam hadis yang lain sebut, bila kamu ziarah orang dalam kubur ini, kamu ziarah kubur, bukan masuk dalam kubur, tidak, tapi kamu ziarah kubur, maka orang dalam kubur ni dapat manfaat daripada doa yang kamu bagi salam. Kamu berdiri depan dia, kamu baca doa, sampailah kamu pulang balik. Bila kamu melangkah, kamu balik daripada kubur, maka habislah saat mana manfaat yang dapat orang dalam kubur tadi. Ini nak sebutnya besar pada diri kita. Dalam hadis yang lain, bila seorang perempuan tanya pada Aisyah, dia bagi tahu pada Aisyah, yang aku ni jenis kerah hati. Seorang perempuan sebut demikian. Aisyah radhiyallahu anha jawab, dia jawab apa dia? Kamu pergi ziarah kubur. Bila kamu ziarah kubur, dia akan melembutkan hati. Banyak manfaat. Sebenarnya bukan kita pergi ziarah kubur ni, kita pergi untuk diri kita saja. Jangan. Kita kena ingat, bila kita pergi ziarah kubur, orang dalam kubur ni pun dapat manfaat. Dapat manfaat apa dia? Manfaat daripada ringannya kubur dia. Kemudian malaikat bagi tahu hamba Allah ni datang. Kemudian orang yang sebegini dapat, dia akan cerita tentang kebaikan-kebaikan orang yang saleh yang datang ke kuburan orang yang demikian. Tuan-tuan, malam ni kita nak sambung sikit lagi tentang mengenai manfaat-manfaat yang kita boleh beri
kepada orang dalam kubur bila kita datang ziarah kubur ini. Contohnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, pernah kembali daripada kebunnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia balik daripada kebun dia, dan dia berjalan melalui kubur para syuhada. Bila dia balik daripada kebun dia, pergi berkebun ni, dia lalu kawasan para syuhada, kubur para syuhada. Lalu dia mengucap salam. Salam sejahtera kepada kalian semua. Jika Allah menghendaki, kami akan segera menyusul kalian. Dia sebut terus, Salamun alaikum, Assalamualaikum. Misal contohnya, dia sebut Assalamualaikum, InsyaAllah lalahikun, InsyaAllah lalahikun, Inna InsyaAllah lalahikun. Dia sebutnya, dia kata salam sejahtera ke atas kalian semua. InsyaAllah kalau Allah kehendaki, kami pun akan turut serta sebagaimana kamu yang telah sampai di alam barzah itu. Maknanya kami ni yang hidup ni sedang buat amalan. Manakala orang yang dalam kubur tu sedang menjawab terhadap amalan yang dikerjakan di atas dunia. Kami pun akan sama juga dengan kamu, wahai orang dalam kubur. Oleh yang demikian, maknanya kita nak ajar diri kita, jangan kita ingat kita ni hidup sampai bila-bila, sampai umur 90 lebih, tak mati-mati lagi. Kita ingat ke tak mati pada diri kita. Tak demikian. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat yang kita ni lalahikun, kita ni akan mengikut dan menyusul orang yang telah meninggal dunia. Jadi dalam hidup kita ni diajar supaya apa dia? Bila kita sebut macam tu kita fikir, aku ni ada bekalan tak ada bekalan. Orang ni masuk dalam kubur, orang ni dalam kubur ni, dia ada amalan ke tak ada amalan, ada bekalan ke tak ada bekalan. Sunyi je kubur dia. Demikian juga kita ni kalau kita tak ada bekalan, macam mana kita dalam kubur waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti? Setelah mana dia sebut demikian, dia sebut pada para sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sebut pada sahabat, tidaklah kalian mengucapkan salam kepada para syuhada, melainkan mereka akan menjawab salam kalian. Kita bagi salam kepada para syuhada, bagi salamlah kepada orang yang meninggal dunia. Semua orang dalam kubur tu akan jawab salam kita. Orang mati syahid, bila kita bagi salam pada dia, dia akan menyebabkan mereka ni semua akan jawab salam kita. Cuma kita tak dengar je. Saya sebut berulang kali dalam hidup kita ni, alhamdulillah Allah jadikan pada kita ni tak dengar yang tasma'u man fil kubur. Kita tak dengar suara dalam kubur. Kalau kita dengar suara dalam kubur, tak makan dah kita, tak berjalan dah kita. Kemudian kita ni tak tahu nak buat, mesti duduk di masjid je. Orang kunci masjid pun kita masuk, tak kena gaya. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran kalau kita dengar apa yang berada dalam kubur. Tapi oleh kerana kita ni Allah tak bagi dengar dalam kubur, maka dalam keadaan demikian kita diajar supaya faham. Faham apa dia? Faham orang dalam kubur, walaupun kita dah bagi salam pada dia, walaupun kita ni dah cakap, bagi tahu doa yang kita baca untuk dia, dia dengar dan dia jawab setiap salam-salam yang didatangi oleh mereka yang menziarahi kubur itu sendiri. Cara pada diri kita ni. Kemudian sementara Ibnu Umar mengaku bahawa dia tidak melintasi suatu kubur pun, baik malam ataupun siang hari, melainkan Ibnu Umar akan mengucapkan salam. Ibnu Umar dia sebut demikian, tak ada satu kubur pun yang dia lalui, kalau dia lalu sama ada siang ke malam, dia akan bagi salam. Bagi salam. Kerana apa dia? Kerana manfaat untuk kita, manfaat untuk orang dalam kubur. Itu cara demikian pada kita. Bila kita pergi tengok je kubur, tengok kubur, ni kubur orang Islam lah, jangan kubur orang kafir pula. Dia bagi salam pada kubur orang kafir, tak ada manfaat. Dia panggil demikian. Tapi kubur orang Islam, bila kita tengok kubur orang Islam, bagi salam terus. Assalamualaikum ya darul mu'minin, antumus sabiqun wa inna nanhanu lalahiqun insyaallah bi amin. Bacalah doa-doa yang kita boleh baca dan kita sebut kepada mereka yang berada dalam kubur tersebut, dengan tujuan apa dia? Semua yang kita baca ni sampai pada orang dalam kubur tadi. Satu saya ulang banyak kali kan, dalam hidup kita ni yang terbaik pada kitanya ialah kubur ni kat mana? Kubur dekat dengan masjid. Dah kita tak boleh dah dikebumikan dekat masjid perkuburan Baqi'. Kemudian kita ni tak, katakanlah kita ni jauh, kita jauh daripada perkuburan Ma'la di Mekah dan sebagainya. Kita jauh daripada kubur di Masjid Al-Aqsa. Kita jauh daripada demikian. Maka kitanya usahalah pada diri kitanya dekat dengan masjid yang
Masjid tersebut, masjid yang ada kubur dekat ni. Bila kita meninggal dunia, dikebumikan di tanah perkuburan yang demikian. Dekat dengan masjid ini sendiri. Supaya apa dia? Kubur dekat dengan masjid ni. Tujuannya, orang bagi salam. Setiap kali mana orang pergi masjid, orang bagi salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ni cara yang menyebabkan orang dalam kubur dapat manfaat. Dapat manfaat daripada doa-doa yang diberi salam, yang didoakan oleh orang yang menziarahi kubur ini sendiri. Ni tak orang kita kan, bila orang kita ni dia letak jauh daripada kubur ni, jauh daripada masjid ataupun jauh dalam kawasan masyarakat, jauh daripada masyarakat, dia jadi ngeri, menyebabkan orang kita tak pergi ziarah kubur. Dengan demikian, letaklah kubur ni dekat-dekat dengan kawasan-kawasan yang orang yang hidup dalam keadaan yang leka, kemudian bila dia tengok kubur, dia teringat, Allahu Akbar, aku pun akan sampai keadaan yang begitu dalam kehidupan aku. Ni dalam kehidupan seorang mukmin. Sementara kemudian, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, pernah mengatakan bahawa jika kamu melintasi suatu kubur yang kamu kenal penghuninya, disebut demikian. Abu Hurairah disebut, dia kata kalau kamu melintasi satu kubur yang kamu kenal penghuni dia, ucapkanlah salam sejahtera bagi kalian semua, wahai ahli kubur. Sebut assalamualaikum ya darul qaumul mu'minin. Kita sebut demikian. Assalamualaikum ya ahlul qubur. Sebut terus demikian. Assalam sejahtera ke atas kamu, wahai penduduk kubur, wahai penghuni kubur. Kita sebut demikian. Bila kita sebut demikian, lalu mereka akan menjawab, sementara menjawab salam-salam yang kita bagi salam tadi. Musar, nikmat. Orang dalam kubur tu rasa seronok je. Kita ni tak rasa sebab kita tak mati lagi. Cuba try kita mati, senang cerita. Ni kadang-kadang saya sebut demikian ni, orang kita marah. Dia kata, ustaz ni nak suruh try mati pula, dia sebut. Yalah, kita ni tak rasa je orang dalam kubur tu rasa. Kalau kita ni rasa, nescaya kita ni akan sentiasa pergi ziarah kubur arwah ayah kita, ziarah kubur datuk nenek moyang kita, ziarah kubur adik-beradik kita. Kerana apa dia? Kerana mereka dalam kubur tersebut, tolonglah datang ziarah, tolonglah datang ziarah ni. Mereka sentiasa sebut demikian. Kita tak dengar daripada kata-kata mereka tersebut. Al-Hasan berkata bahawa siapa saja yang masuki kubur, lalu dia mengucap, ya Allah, Tuhan pemelihara jasad-jasad yang binasa dan tulang belulang yang hancur lumat, yang pergi meninggalkan dunia dengan keimanan kepada kami. Dia baca doa, ya Allah, yang telah memelihara jasad-jasad yang binasa dan tulang-tulang yang hancur lumat, yang pernah meninggalkan dunia dengan keimanan kepada kami, berikanlah kepadanya rahmat di sisi kamu, ya Allah, dan sampaikanlah salam daripadaku untuknya, ya Allah. Ini dibaca doa demikian. Nescaya akan dimohonkan ampunan baginya oleh kaum muslimin dan mukminin yang meninggal sejak diciptakan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Siapa yang baca doa ni, dia pergi baca doa pada penduduk kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memelihara jasad yang binasa dan tulang belulang yang hancur lumat, yang pernah meninggalkan dunia dengan keimanan pada kamu, kemudian berikan rahmat daripada sisi kamu dan sampaikanlah salam aku kepada untuk penduduk kubur ini. Lalu disebut, bila demikian saja, seluruh penduduk kubur ni baca doa memohon keampunan kepada orang yang datang ziarah. Datang ziarah ni, orang yang macam mana baca doa untuk dia? Seluruh orang mukmin sejak zaman Nabi Adam AS sampailah zaman kita sekarang yang meninggal dunia, baca doa minta, ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang datang ziarah ini. Tengok nama manfaat dipanggil. Manfaat orang dalam kubur, tolong doa keampunan untuk orang yang datang ziarah. Katanya Al-Hasan sebut demikian. Maknanya orang dalam kubur yang meninggal dunia yang dalam keadaan soleh tu, doakan, mengharapkan, dipanggil mengharapkan, ya Allah kamu ampun. Yang mengharapkan tu sejak daripada mana? Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada umat yang berada sekarang ini, yang dalam keadaan sekarang ini. Dia berdoa minta, ya Allah ampunkanlah orang datang ziarah kubur aku ni, ya Allah. Semuanya baca doa untuk seorang
kita datang kat Malaysia, berada dekat bumi Malaysia, misal contohnya kubur di Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, orang daripada Arab Saudi, seluruh dunia ni semua baca doa untuk kehadiran kita di tanah kubur yang kita datang ziarah tadi. Allahu Akbar. Kita ni sekarang kita rasa hidup atas dunia ni, orang kita dia rasa nikmat je atas dunia. Dia tak peduli lagi bagaimana orang dalam kubur. Kadang-kadang dia tak rasa nikmat yang dia bagaimana orang dalam kubur tersebut. Sedangkan menurut riwayat Abi ad-Dunya, hadis itu berlafaz, nescaya Allah akan menetapkan baginya kebaikan sebanyak jumlah orang-orang yang sudah meninggal dunia dan anak cucu Adam sampai hari kiamat tiba. Dalam satu riwayat yang dia sebut bahawa bila kamu baca doa demikian, doa yang kita sebut tadi, ya Allah, ya wahai Tuhan pemelihara jasad-jasad yang binasa dan tulang-tulang yang hancur lumat, yang pergi meninggalkan dunia dengan keimanan pada kami, berikanlah kepadanya rahmat kamu di sisi kamu dan sampaikan salam daripadaku untuk mereka semua tersebut, ya Allah. Nescaya Allah akan jadikan dia ni menetapkan kebaikan sebanyak jumlah orang yang sudah meninggal dunia daripada anak cucu Adam sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ni lain pula, bukan orang dalam kubur doa untuk kita, tapi Allah menetapkan kebaikan bila kita pergi ziarah kubur tu, ziarah kubur orang meninggal dunia ni, baca doa-doa untuk dia. Allah tetapkan kebaikan semenjak daripada umat zaman Nabi Adam AS sampailah berlakunya hari kiamat. Allahu Akbar. Kita kan beza kan ziarah orang yang hidup dengan ziarah orang yang meninggal dunia. Kalau kita rajin baca, ada pahala kelebihan orang ziarah orang yang hidup, ada pahala kelebihan ziarah orang yang dah mati. Macam mana nak ziarah orang mati? Lagi senang ziarah orang mati, ke kubur je. Pergi ke kubur je. Bila kita pergi ke kubur, ziarah orang di atas kubur tu bagi salam. Assalamualaikum ya dar kaum mukminin. Kita sebut demikian. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kita sebut saja demikian. Bila kita sebut saja demikian, kita dapat segala ganjaran-ganjaran kebaikan umat yang daripada zaman Nabi Adam AS sampailah hari kiamat. Allah kurniakan kelebihan pada orang yang menziarahi kubur. Tuan-tuan, kalau kita dengar ada tawaran-tawaran yang hebat di pasaraya, orang kita berebut nak pergi ke pasaraya tu, nak dapatkan tawaran hebat. Ni tawaran daripada Allah. Dalam satu riwayat kata bahawa tawaran yang Allah bagi apa dia? Ziarah kubur je. Bila kamu ziarah kubur, kamu dapat manfaat. Manfaat apa dia? Kebaikan yang Allah sediakan pada umat zaman Nabi Adam AS sampai kepada akhir zaman, sampai umat yang terhujung di hari kiamat tiba. Daripada Abu Hurairah, Ibnu Abi ad-Dunya juga menuturkan bahawa siapa sahaja yang masuki kawasan perkuburan, siapa sahaja yang masuk kawasan perkuburan lalu dia memohon keampunan bagi para penghuni kubur tersebut, seakan-akan dia menyaksikan jenazah mereka serta mengerjakan solat ke atas mereka. Tu ganjaran yang Allah sediakan. Siapa yang pergi ke kubur, dia tengok, dia bagi salam pada penduduk kubur, pahala dia apa dia? Menyaksikan jenazah. Pahala dia macam dia mengiringi jenazah mereka serta mengerjakan solat ke atas mereka. Bagi salam je. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kita bagi salam. Seumpama kita sembahyang jenazah dia, seumpama kita mengiringi jenazah dia ke kuburan. Ini nak sebutnya pahala yang kita dapat pada, walaupun kita tak sempat pun nak solat jenazah mereka tersebut. Mereka meninggal dunia, takkan kita sempat nak solat semua dalam kubur tersebut. Jadi kita pergi bagi salam. Assalamualaikum. Pahala dia seumpama mana? Seumpama kita sedang seolah-olah kita mensolatkan seluruh jenazah yang dalam kubur tersebut. Azhar Ibn Marwan menceritakan bahawa Bashar Ibn Mansur mempunyai suatu bilik. Jika dia nak mengerjakan solat asar, dia memasuki bilik itu dan dia membiarkan pintunya terbuka ke arah kubur. Rumah dia tu, dalam rumah dia, kemudian ada kubur dekat rumah dia. Dan bila dia nak solat saja solat asar, dia akan pergi, dia akan buka pintu rumah dia tu, nampak ke kubur. Dia solat sambil melihat ke arah kubur. Dia solat sambil melihat, sampai begitu sekali dia tengok
gambaran bagaimana Allah jadikan kawasan kubur itu untuk dianya memudahkan pada diri dia terkesan dalam solat dia. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga Al-Baihaqi, dituturkan bahawa jika dia menghantar seorang jenazah dan dia berjalan melintasi para penghuni kubur, lalu dia berdoa memohon keampunan bagi mereka tersebut. Sahabat-sahabat dia lakukan demikian. Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga Al-Baihaqi dia cerita, Ibnu Umar kalau dia hantar jenazah, dia lalu kawasan kubur, mana-mana kubur, dia akan baca Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahum. Ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka semua, ya Allah. Baca doa untuk mereka. Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi menuturkan riwayat daripada seorang yang berasal daripada keluarga Asim Al-Jahdari. Dia cerita macam ni, cerita keluarga dia. Aku pernah bermimpi bertemu dengan Asim Al-Jahdari beberapa tahun setelah kematian dia. Lepas pada meninggal dunia, Asim Al-Jahdari ni, dia mimpi. Aku tanya pada dia, bukankah kamu telah meninggal dunia? Dia jawab, benar. Ya, saya dah mati dah. Lalu di manakah kamu berada? Ditanya demikian. Kamu berada di mana? Dia menjawab, demi Allah, aku berada dalam salah satu taman-taman syurga. Dia jawab demikian. Alhamdulillah. Dijawab oleh saudara dia, dia mimpi yang dianya setelah mana bertemu setahun, beberapa tahun lepas pada kematian dia. Dia kata, aku berada dalam pada taman syurga. Aku dan beberapa orang daripada sahabat aku berkumpul pada setiap malam Jumaat dan pagi hari untuk menemui Bakar Ibnu Abi Abdillah Al-Muzni bagi mendapatkan kabar berita mengenai kalian. Kami ni meninggal dunia dah, tapi pagi-pagi Jumaat, bila kami akan berkumpul pagi Jumaat dan hari Jumaat ni untuk menemui Bakar Ibnu Abdillah Al-Muzni. Di kalangan roh-roh ni berkumpul. Dan berjumpa dengan Ibnu Abdillah ni, Bakar Ibnu Abdillah, bagi mendapat khabar berita mengenai kalian. Lebih lanjut aku tanya, apakah yang berkumpul itu, jasad ataupun roh kalian? Kami nak tahu lah. Yang berkumpul-kumpul di alam kubur ni, roh ke jasad? Ditanya demikian. Dia menjawab, tidak mungkin itu dilakukan jasad kami. Jasad tak ada. Sebab kerana jasad kami telah binasa. Tetapi yang melakukan pertemuan itu adalah roh-roh, para roh yang berkumpul. Bila berkumpul? Pagi Jumaat. Bila pagi Jumaat? Kenapa? Nak tanya khabar orang yang hidup. Macam mana orang yang hidup ni? Sedang buat apa dia? Cerita apa dia? Lalu apakah kalian mengetahui ziarah yang kami lakukan terhadap kalian? Lalu ditanya oleh saudara dia, ditanya pada Asim Al-Jahdari ni, dia tanya, kalau kami ziarah kamu tahu tak kami ziarah kamu? Dia tanya dalam mimpi tadi. Dia menjawab, ya, kami mengetahui pada malam Jumaat dan hari Jumaat secara keseluruhan serta hari Sabtu sampai terbitnya matahari. Allahu Akbar. Dia sebut, kami start daripada hari Khamis malam Jumaat, diceritakan orang ni, keluarga kami begini, diberitahu, ditunjukkan keadaan sampai bila? Sampai hari Sabtu, bila terbitnya matahari pada pagi Sabtu. Tu cara demikian. Hari Jumaat, hari Khamis, start daripada petang Khamis, malam Jumaat tu, start daripada situ kami berkumpul. Roh-roh orang yang soleh-soleh ni berkumpul, mendengar berita-berita, kabar berita setiap orang yang hidup, macam mana keluarga dia yang hidup. Daripada siapa? Daripada orang soleh yang meninggal dunia ni. Mana-mana orang soleh meninggal dunia, dikumpulkan roh di kalangan mereka dan dengar cerita orang yang hidup macam mana. Termasuklah orang yang datang ziarah dan sebagainya. Aku tanya lagi, mengapa pada hari itu saja dan tidak semua hari? Aku tanya lagi, Asim Al-Jahdari, keluarga dia yang meninggal dunia bertahun-tahun, dia menjawab, kerana keistimewaan dan keagungan hari Jumaat. Kami tanya, kenapa pada hari nak dengar berita ni pada hari-hari tertentu saja ke? Pada hari Jumaat saja ke? Pada hari Jumaat saja? Kenapa jadi demikian? Dia jawab, kerana keagungan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat. Bila sebut hari Jumaat, dia ada kelebihan tersendiri. Keduanya juga menuturkan riwayat daripada Bashar Ibn Mansur. Dia menceritakan bahawa ada seorang pulang dan pergi pada majlis pengkebumian. Dia juga sentiasa ikut mengerjakan solat jenazah. Jika petang hari tiba, dia berdiri di pintu kubur seraya mengucap,
Semoga Allah menghiburkan kalian, menyayangi kesendirian kalian, mengampuni dosa-dosa kalian dan menerima semua kebaikan kalian. Tidak ada kalimah lain yang diucapkan selain kalimah yang di atas ini. Lebih lanjut, orang itu berkata, pada suatu malam aku pulang ke rumah menemui keluargaku dan tidak mendatangi kubur. Ketika mana aku tidur, tiba-tiba aku bermimpi ramai orang yang mendatangiku. Satu hari aku tak datang ke kubur, tak ziarah kubur. Malam tu aku mimpi ramai orang datang mendatangiku. Aku tanya, siapa kalian ini? Apakah keperluan kalian? Mereka menjawab, kami adalah penghuni kubur. Aku tanya lagi, apa yang menyebabkan kalian datang padaku dalam mimpi ini? Dalam mimpi ini datang. Mereka menjawab, kamu sudah membiasakan memberi sesuatu pada kami. Pada saat kepulangan kamu menemui keluarga kami. Aku bertanya, pemberian apa itu? Mereka berucap, doa-doa yang kamu doakan pada kami, panjatkan untuk kami. Setelah mana kamu tengok saja kubur, kamu akan baca doa tadi. Semoga Allah menghiburkan kalian, menyayangi kesendirian kalian, mengampuni dosa-dosa kalian dan menerima semua kebaikan daripada kalian. Satu hari dia balik-balik, dia tak singgah, tak baca doa demikian. Malam tu mimpi terus. Mimpi orang dalam kubur yang dalam keadaan yang datang. Kerana apa dia? Biasanya kamu akan baca doa pada kami. Tiba-tiba hari ni kamu tak baca doa pada kami. Allahu Akbar. Orang itu berkata lebih lanjut, setelah itu aku pun membiasakannya. Mulai daripada hari itu, bila lalu je kawasan kubur, aku akan baca doa. Lalu je kawasan kubur, aku akan baca doa. Ni sifat orang mukmin. Orang mukmin ni kita jadi demikianlah. Amalan kita lah, tolong orang. Jangan tolong orang hidup je. Tolong samalah orang meninggal dunia. Orang kita ni dia faham, kena tolong ni tolong orang hidup je. Orang mati dia tak nak tolong. Macam mana nak tolong orang mati? Baca doa. Baca doa, kita baca doa-doa. Kita pergi dekat kubur, kawasan kubur dia, dan kita baca doa-doa yang baik untuk mereka. Orang itu berkata lebih lanjut lagi, setelah itu aku pun membiasakannya. Bashar Ibn Mansur mengatakan, setelah itu orang tersebut tidak pernah meninggalkan doa-doa tersebut. Mulai daripada hari itu tak pernah ditinggalkan doa-doa tersebut. Abu Tayyah menuturkan bahawa Mutarrif pernah pergi ke padang belantara pada hari Jumaat. Dia berangkat pada awal malam dengan diterangi oleh cahaya yang terdapat pada pemukulnya. Ketika tengah malam, tiba-tiba dihinggapi rasa mengantuk. Dia rasa mengantuk yang masak. Sedangkan dia masih berada di atas kudanya. Tiba-tiba dia melihat seakan-akan setiap penghuni kubur duduk di atas kuburnya. Dia nampak begitu. Sekaligus, sekali imbas. Nampak benda yang demikian. Masing-masing mereka mengatakan, ini adalah Mutarrif yang datang pada hari Jumaat. Aku tanya, apakah kalian mengenal hari Jumaat di tengah-tengah kalian? Dia tanya balik orang penghuni kubur yang duduk atas kubur tu, dia tanya, hari Jumaat pun kamu perasankah hari Jumaat? Kalau berlaku hari Jumaat, kamu tahukah hari Jumaat? Penghuni kubur menjawab, ya, bahkan pada hari itu kami mengetahui apa yang diucapkan oleh burung-burung sekalipun. Burung-burung yang berterbangan, yang bertasbih, berzikir pada Allah tu pun kami dengar. Lalu apa yang diucapkannya? Aku tanya, burung tu ucap apa dia? Burung itu akan berkata, salam sejahtera, salam sejahtera. Ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari yang baik untuk kalian. Ini di antara doa-doa burung yang burung berucap pada hari Jumaat, berdoa kepada mereka yang berada dalam kubur itu sendiri. Ini di antara manfaat pada kita lah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi cerita tentang ziarah kubur ini dalam masih juga menurut Ibn Abi Ad-Dunya daripada Al-Bayhaqi disebut bahawa Al-Fadal Ibn Mawqif Ibn Khalid menuturkan cerita daripada Sufyan Ibn Uyainah. Dia berkata, ketika ayahku meninggal dunia, Sufyan bin Uyainah ni cerita, ketika ayah dia meninggal dunia, aku sangat sedih sehingga setiap hari aku mendatangi kuburnya setiap hari. Ini ada orang yang demikian. Orang yang dia meninggal dunia, dia rasa terikat sangat dengan orang yang meninggal dunia ni. Tiap-tiap hari dia datang ke kubur. Tiap-tiap hari datang ke kubur. Dia datang. Suatu hari aku terlupa untuk datang. Datang
Malamnya aku pun bermimpi. Malam tersebut aku mimpi. Mimpi apa dia? Ayahku berkata padaku, anakku, apa yang menyebabkan kamu tidak mendatangiku? Malam tu termimpi ayah dia tu datang. Dalam mimpi tadi, ayah dia kata apa dia? Mengapa kamu tak datang hari ni? Aku bertanya balik, apakah ayah mengetahui kedatanganku? Ayah Sufyan bin Uyainah ni, dia tanya balik, ayah tak tahu ke saya datang ke kubur ayah ni? Tiap-tiap hari bila saya datang ke kubur tu, ayah perasan ke? Tahu ke yang saya datang? Ayah dia menjawab, engkau tidak mendatangiku sekali, melainkan aku mengetahuinya. Tak ada saat yang aku tak tahu. Setiap hari mana kamu datang, sentiasa aku diberitahu yang kedatangan kamu. Allahu Akbar. Dengan anak-anak yang sudah lama tak menziarahi kubur arwah ayah masing-masing. Sudah lama dah kalian tinggalkan kubur arwah ayah masing-masing. Saya nak pesan betul-betul, datang balik ziarah. Datang ziarah kubur arwah ayah. Kerana arwah ayah kita ni yang dalam kubur tu, bila kita datang ziarah, maka dia akan rasa seronok yang amat sangat. Dia akan diberitahu, aku merasa sangat suka dengan kedatangan kamu. Dan orang di sekelilingku pun merasa berbahagia dengan doa yang kamu panjatkan kepada Allah. Saat mana kamu berdoa, seluruh keliling kubur aku tu mendengar doa kamu, rasa gembira. Saat mana kamu berdoa kepada aku, dan aku rasa bahagia dengan kehadiran kamu. Allahu Akbar. Ni dengar ni, suara-suara daripada kubur. Suara-suara yang daripada kubur yang memanggil-manggil kita untuk kita ni datang ziarah. Datang ziarah ke kubur mereka. Selanjutnya dia mengatakan, setelah itu aku sentiasa mendatangi kubur tadi, mendatangi kubur arwah ayahku ni, tanpa aku meninggalkan tempat yang demikian. Ibnu Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi juga menuturkan riwayat daripada Uthman Ibnu Saurah. Ibunya adalah seorang yang taat beribadah dan dikenali dengan nama Rahibah. Uthman bin Saurah berkata, setelah ibuku meninggal dunia, mak dia meninggal dunia. Tadi ayah, ni mak pula. Ni dengar ni, pada anak-anak yang masih mempunyai ayah, ataupun anak-anak yang masih mempunyai ibu, ataupun anak-anak yang telah kehilangan ayah dan telah kehilangan ibu. Kalian dengar ni, yang diceritakan ni. Setelah ibu dia meninggal dunia, aku sentiasa mendatangi kuburnya setiap malam Jumaat. Ni, datang ke kubur tu pada malam Jumaat. Orang kita, kalau malam Jumaat, Allah, kita tak boleh lah. Kenapa tak boleh malam Jumaat? Hantu maklimah balik ke rumah, kita sebut demikian. Yang ni yang kita nak sebut pada diri kita ni. Ni nak gambarkan dia datang setiap malam Jumaat. Aku berdoa dan memohon keampunan. Aku berdoa kepada Allah, mohon keampunan untuknya, untuk semua ahli kubur. Pada satu malam, aku bermimpi bertemu dengan ibu aku. Aku bertanya, ibu, bagaimana keadaan ibu? Tanya khabar. Orang yang hidup ni tanya khabar pada orang yang mati melalui mimpi. Macam mana keadaan ibu? Tanya ibu dia, anakku, sesungguhnya kesedihan akibat kematian itu amat mendalam. Alhamdulillah. Dia sebut demikian. Aku berada di tempat yang terpuji. Ibu ni sebut pada anak dia. Anak dia kata, mak berada pada tempat yang terbaik. Tidur beralaskan raihan. Beralaskan raihan. Serta berbantalkan sutera yang kasar dan sutera yang halus. Aku tanya lagi, apakah ibu mempunyai keperluan tertentu? Makna apa dia? Dalam mimpi tu dia tanya, makna apa mak? Kalau kiranya saya boleh hantar dan bantu pada ibu. Dia jawab, ya. Makna ada sesuatu. Apakah keperluan ibu? Makna apa ibu? Makna apa tu yang makna mak inginkan? Beliau menjawab, janganlah kamu meninggalkan ziarah dan doa yang pernah kamu lakukan kepada kami. Ni suara daripada kubur ni sebut. Dia kata apa dia? Jangan kamu tinggalkan daripada berhenti datang menziarahi kubur kami ini sendiri. Kamu datang dan lakukan pada kami. Sesungguhnya aku merasa terhibur dengan kedatangan kamu pada hari Jumaat itu. Pada malam Jumaat yang dia datang tadi. Malam Jumaat je dia datang. Malam Jumaat je dia datang. Jika kamu datang, akan dikatakan padaku, ya Rabihah, ya Rahibah, ya Rahibah, telah datang kepada kamu seorang daripada keluarga kamu. Aku pun merasa gembira kerana
Karenanya dan demikian juga dengan mayat-mayat berada di sekeliling aku ni, wahai anakku, gembira dengan kedatangan kamu pada malam-malam Jumaat tadi yang kamu datang ziarah kubur aku ni, menyebabkan bukan aku saja gembira, bahkan sekeliling aku ni bergembira dengan kedatangan anak yang saleh ini sendiri. Al-Hafiz Ibn Rajab menerima khabar daripada Ali bin Abdul Samad yang diterimanya daripada Ahmad Al-Baghdadi. Ayat Ahmad Al-Baghdadi menuturkan bahawa Konstantin Ibn Abdullah Ar-Rumi menerima khabar daripada Al-Asad Ibn Musa dan dia berkata, aku memiliki seorang teman yang sudah meninggal dunia. Lalu aku bermimpi bertemu dengan dia. Mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia. Dia berkata padaku, subhanallah, kamu telah datang pada aku temanku si fulan dan berdoa untuknya dan serta memohonkan rahmat baginya. Sedangkan engkau biarkan tidak kamu datangi dan dekati aku. Dia tegur demikian. Kawan dia tegur. Kamu datang ziarah kubur kawan tu, kamu baca doa. Kamu tak datang nak ziarah aku. Aku tanya lagi. Tahukah apa yang aku kerjakan? Dia menjawab, kamu mendatangi kubur teman kamu si fulan dan fulan melihat kamu. Si fulan dan aku melihat kamu. Oh, dia kata, kamu buat tak reti ya. Bila kamu datang ziarah kubur kawan tu saja. Manakala kamu tak datang ziarah pula. Dia sebut demikian. Bagaimana mungkin kamu melihat aku sedangkan kubur kamu tertutup oleh tanah? Tanya lagi. Kamu nampak macam mana aku? Aku ke atas, kamu kat bawah. Macam mana kamu nampak aku? Lalu dia menjawab lagi. Bukankah kamu tidak dapat melihat? Bukankah engkau tidak dapat melihat air yang berada di dalam gelas? Ya, aku jawab, ya. Lalu dia mengatakan, demikianlah kami melihat orang yang menziarahi kepada kami. Bila kami tengok saja orang ziarah kami tengok macam orang yang ada air segelas begitu, kemudian dalam orang yang berada di sebelakang tersebut nampak bayang-bayang, balam-balam tu nampak itu. Allahu Akbar. Abu Al-Jar Al-Hujaimi menuturkan, aku pernah mendatangi Nabi SAW. Aku ucap, Alaikassalam ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, jangan kamu mengucap Alaikassalam, kerana ia merupakan salam yang diucapkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahawa yang disunnahkan dalam ucapan salam bagi orang yang sudah meninggal itu berupa Alaikumussalam, iaitu dengan mendahului kata Alaikumussalam. Hal itu juga telah dibenarkan oleh hadis sebelumnya, tatkala mana Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum dar qaumun mu'minin. Mengenai hal itu Ibn Qayyim mengatakan dalam Al-Badi', pendapat itu dilontarkan kerana ketidakfahaman mereka terhadap yang dimaksudkan tersebut, kerana ucapan Rasulullah menyatakan bahawa Alaikassalam merupakan ucapan selamat bagi orang yang sudah meninggal dunia dan bukan hal yang disyariatkan. Dengan hal itu beliau hanya ingin menyampaikan bahawa ucapan itu sering diucap oleh kebanyakan orang pada masa jahiliah saja. Kita berhenti setakat itulah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada pertemuan kita ini, dan Allah jadikan pada diri kita ni ada peluang je ziarah kubur. Ziarah kubur arwah ayah, arwah ibu, arwah adik-beradik kita, kerana di sana ada manfaat yang besar yang sedang kita lakukan dalam hidup kita dengan syarat jaga adab, jaga akhlak bila kita menziarahi kubur ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Kemudian saya nak jawab beberapa pertanyaan yang ditanya oleh sahabat-sahabat ini. Sabrina Zubair, ahli-ahli kubur dapat melihat orang yang menziarahi kubur ibarat melihat bayang-bayang air dalam gelas. Betul. Yang tu yang dimaksudkan demikian. Kemudian tanya, Assalamualaikum Ustaz, berapa lama masa yang lebih afdal untuk ziarah kubur, terutamanya ibu bapa? Boleh ke sekadar doa dan baca Fatihah lepas tu terus balik? Nurbi tanya demikian. Boleh. Pergi, yang pentingnya ziarah walaupun sekejap. Baca doa, baca Fatihah, balik. Pun tak apa. Kita boleh lakukan demikian. Mona Liza Ilyas tanya, Assalamualaikum Ustaz,
Apa tandanya jika jenazah baru nak dikebumi tapi ada air dalam kubur, air mata air? Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan Allah jadikan kebaikan daripada keadaan yang demikian. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, jika kita mimpi kita nak ikut ibu kita yang dah meninggal dunia, tapi dalam mimpi tu ibu tak bagi ikut, apa maknanya Ustaz? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri kita ni kebaikan yang bertambah dan pada keluarga kita, dan di waktu tersebut banyakkan kita infak di atas nama ibu. Buat demikian. Wa Nuruddin tanya, pernah dengar ceramah orang perempuan tidak digalakkan selalu ke kubur? Tanya demikian. Betul. Orang perempuan kalau sekiranya dia dalam keadaan yang uzur, tak perlulah demikian. Untuk orang perempuan demikian. Ini di antara pertanyaan-pertanyaan, dan insya-Allah Allah jadikan kebaikan daripada pertemuan kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل. ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة